Selamat sejahtera kepada Dr. Anida dan semua. Nama saya Yamin Sivalingam, nombor matrik saya B082011104484. Saya dari kumpulan 2 PEP. Dalam kumpulan saya ada 7 ahli kumpulan termasuk saya. Kumpulan kami telah membuat kajian atas tajuk isu pembelian atas talian dalam kalangan masyarakat semasa PKP. Semasa PKP, masyarakat tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah tanpa sebab yang kukuh. Oleh sebab itu, ramai masyarakat Malaysia telah membuat pembelian barang atas talian semasa PKP. Dengan ini, kajian untuk mengenal pasti jenis dan kekerapan produk mengaji trend pembelian atas talian semasa PKP. Selain itu, dengan kajian ini, kami juga mengenal pasti isu dan permasalahan ketika pembelian atas talian. Dan akhir sekali, kami juga mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pembelian atas talian dan mencadangkan strategi dan langkah supaya tidak berlaku pelanggaran etika. Untuk membuat kajian tersebut, kami menggunakan metodologi kajian iaitu kuantitatif. Dalam kajian ini, untuk memberikan penerangan dan penjelasan tentang isu tersebut melalui borang soal selidik iaitu Google Form. Impak kajian kami untuk diwujudkan bagi mencapai kepuasan kepada para pengguna terhadap perkhidmatan yang disediakan. Kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat, iaitu pengguna, penguji dan pemasar. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Anida dan semua. Nama saya Kirosha Anak Perempuan Macar dan nombor matrik saya ialah B0820102222. Hasil kajian kami ialah dengan kajian ini kami mengenal pasti permasalahan dihadapi oleh pembeli atas talian semasa PKP. Selain itu, kami juga mendapatkan solusi untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh pembeli atas talian semasa PKP. Kami menyediakan pilihan umur dalam soalan selidik kami, iaitu umur 20-an hingga 40-an. Dengan ini, kami mengenal pasti ramai dewasa yang berumur dalam 22 hingga 25 telah membeli barang daripada pembelian atas talian semasa PKP. Negara kita yang mempunyai pelbagai kaum, terutamanya Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kami juga memberi pilihan kaum dalam soal selidik kami. Selain itu, kami juga memberi pilihan status pekerjaan sebagai sektor kerajaan, sektor swasta, bekerja sendiri dan pelajar. Kami juga dapat diketahui ramai pelajar telah membeli barang dalam pembelian atas talian semasa PKP. Dalam soal selidik kami telah menyoalkan kepada responden iaitu pernahkah anda membeli atas talian? Dan 100% jawapan yang diberi ialah ya. Dengan ini ramai orang pernah membeli barang atas talian. Walaupun ramai pernah menggunakan pembelian atas talian, ramai juga tidak kerap membeli barang atas talian. Dengan kajian ini, kami juga mengenal pasti ramai masyarakat telah membeli barangan elektrik semasa PKP melalui pembelian atas talian. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Anida binti Robani. Saya Waidyashari Chandradas. Nombor matrik saya ialah B0820104660. Aplikasi apakah yang sering digunakan untuk pembelian di atas talian? Merujuk kepada graf ini, aplikasi Shopee adalah sering digunakan oleh ramai orang untuk membeli barang di atas talian. Seterusnya adalah aplikasi Lazada iaitu 20% pembeli yang menggunakan untuk membeli barang di atas talian. 6% pengguna yang menggunakan Instagram untuk membeli barang di atas talian berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Amazon, Facebook dan Mudah.com. Apakah jenis-jenis barang selalu dibeli semasa PKP? Graf ini menunjukkan barang-barang seperti baju, barang runcitan, barang elektronik dan pelitup muka yang
sering dibeli oleh masyarakat semasa PKP. Soalan seterusnya adalah, lebih suka membeli belah melalui online berbanding dengan cara tradisional. Dalam kalangan 50 responses, kita boleh mengenal pasti 62% yang menjawab ya dan 38 responses sahaja yang menjawab tidak. Oleh itu, ini merujukkan lebih ramai orang masyarakat suka membeli belah di atas talian berbanding dengan cara tradisional. Salam sejahtera kepada Dr. Anida. Saya Mushni dari kumpulan 4. Saya akan menerangkan sedikit tentang graf tersebut. Graf A ini menunjukkan barang-barang yang kerap dibeli semasa PKP dalam talian. Ini adalah respons daripada responden. Antara barang-barang yang kerap dibeli atas talian semasa PKP ialah pelitup muka, ubat-ubatan, barang rujukan, barang fashion, barang solid, barang elektrik dan elektronik dan juga lain-lain. Antara barang-barang yang kerap dibeli atas talian semasa PKP menunjukkan 54% responden memberitahu bahawa mereka kerap membeli pelitup muka. Yang ini disebabkan pelitup muka di farmasi atau di kedai lain menjual dengan harga yang lebih mahal berbanding di atas talian, walaupun kualiti dia sama. Lebih-lebih lagi, pembelian secara atas talian mempunyai banyak pilihan dengan harga yang rendah, sebab itulah ramai pilih untuk membeli secara atas talian. Seterusnya, carta pie ini menunjukkan siapakah yang lebih cenderung untuk menggunakan perkhidmatan pembelian di atas talian. Melalui carta pie ini, kita dapat tahu bahawa 52% remaja dan 48% dewasa sahaja yang menggunakan perkhidmatan pembelian di atas talian. Selanjutnya, carta pie ini menunjukkan adakah pembeli diberikan ganti rugi sekiranya barangan pembelian mempunyai kerosakan atau kecacatan. Dengan respons ini, kita dapat tahu bahawa 86% responden mengatakan bahawa ya dan hanya 14 responden mengatakan tidak. Salah satu keistimewaan pemberian secara atas talian adalah kita dapat diberikan ganti rugi secara wang atau boleh ditukar secara barang juga jika barang yang dibeli tiada dalam keadaan yang baik. Akhirnya, carta pie ini menunjukkan adakah pembelian barangan atas talian diterima dalam keadaan yang baik. Semua responden setuju bahawa pembelian barangan atas talian diterima dalam keadaan yang baik. Tetapi barang yang dihantar oleh peniaga dalam bentuk bungkusan melalui khidmatan penghantaran barang seperti pos laju menyebabkan risiko barang sebelum dan semasa proses penghantaran adalah amat tinggi. Hal ini kerana berada di luar bidang kawalan mereka. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Amirul Amin akan meneruskan soalan yang ditujukan kepada responden. Soalan yang ditujukan ialah, adakah pembeli mendapat layanan yang baik dari peniaga semasa membuat pembelian atas talian? Hasil dapatan kami mendapati 50 responden telah merespon soalan kami. Daripada 50 respon tersebut, 98% menyatakan ya, mereka mendapat layanan yang baik daripada peniaga semasa membuat pembelian atas talian, manakala 2% menyatakan mereka tidak mendapat layanan yang baik daripada peniaga semasa membuat pembelian di atas talian. Seterusnya, adakah maklumat pembeli mudah disalahgunakan melalui pembelian atas talian dalam kalangan rakyat Malaysia semasa PKP atau COVID-19? Daripada 50 responden yang kami terima, 82% menyatakan mereka tidak mengalami masalah dari segi maklumat disalahgunakan semasa melalui pembelian atas talian.
manakala 18% mengatakan mereka mereka punya maklumat disalahgunakan semasa membuat pembelian atas talian. Adakah pembeli mengenakan caj penghantaran yang lebih semasa PKP? 66% daripada 50 responden menyatakan mereka tidak dikenakan caj penghantaran yang lebih semasa PKP, manakala 34% menyatakan mereka dikenakan caj penghantaran yang lebih semasa PKP. Seterusnya, pernahkah anda menghadapi masalah semasa membeli barang di atas talian? Daripada 48 respon yang kami terima, 64.6% menyatakan mereka menghadapi masalah semasa membeli barang di atas talian, manakala 35.4% menyatakan mereka tidak mengalami sebarang masalah semasa membeli barang di atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Hakim bin Afandi. Saya akan menyambung pembatangan untuk persoalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, apakah masalah yang anda telah dihadapi semasa membeli barang di atas talian? Untuk soalan ini, kami telah menerima 48 respons daripada Google Form. Dan jika kita lihat di bawah ni, kita dapat melihat jenis-jenis permasalahan yang telah diberikan oleh responden. Sebagai contoh, barang tak sampai, barang lambat diterima dan lambat dihantar. Dan banyak lagi lah jenis-jenis permasalahan yang telah diberikan oleh pihak responden lah. So daripada permasalahan yang telah diberikan ni, kita boleh jadikan sebagai data untuk mencari jenis-jenis permasalahan yang sering berlaku lah ketika membeli barang di atas talian. Soalan seterusnya, apakah solusi yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut? So, untuk persoalan ini, kami mendapat 48 respon dari Google Form. Dan jika kita lihat di bawah ini, kita dapat melihat jenis-jenis solusi yang telah digunakan oleh pihak responden untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, membaca manual, menghubung penjual, membuat aduan dan banyak lagi lah jenis-jenis solusi yang telah diberikan oleh pihak responden. Soalan seterusnya, semasa PKP atau COVID-19, adakah penghantaran barang mengambil masa yang agak lama? Untuk persoalan ini, kami mendapat 48 respon daripada Google Form. Dan jika kita lihat chart ni, kita dapat melihat 72.9% daripada responden telah bersetuju bahawa penghantaran barang mengambil masa yang agak lama. Dan 27.1% tidak bersetuju. Soalan yang seterusnya, adakah pembelian atas talian menjimatkan kos pembelanjaan? Daripada persoalan ini, kami menerima 50 respon daripada Google Form. Dan jika kita lihat chart ini, 82% daripada responden telah bersetuju bahawa pembelian di atas talian menjimatkan kos pembelanjaan dan 18% tidak bersetuju. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Rizky Jason Laki Muradi akan membentangkan manfaat pembelian atas talian. Pertama, adakah pembelian atas talian menjimatkan masa? Majoriti respons menjawab ya, kerana dapat mengelakkan kesesakan di sebuah pusat membeli belah atau di pasaraya. Pembeli juga tidak perlu bersesak mencari kawasan parkir kenderaan sewaktu membuat pembelian. Selain itu, pembeli juga tidak perlu berebut untuk membeli barangan yang terhad. Pengguna juga tidak perlu beratur panjang untuk membuat bayaran di kaunter kerana mempunyai teknologi perbankan yang boleh membayar melalui atas talian. Kedua, mempunyai banyak variasi barang di atas talian. Dengan adanya aplikasi seperti Lazada, Shopee, Mudah.my dan lain-lain lagi, pembeli juga bebas membeli barangan yang mereka kehendaki di atas talian. Sebagai seorang pembeli yang bijak, mereka juga boleh membuat perbandingan harga
di setiap aplikasi tersebut. Ketiga, pembelian atas talian menarik perhatian pembeli kerana mereka boleh membeli barang dari luar negara dengan harga berpatutan. Pembeli tidak perlu bergerak ke luar negara untuk membelanja kos yang tinggi dengan menaiki kapal terbang untuk ke luar negara untuk membeli barangan yang mereka ingin dibeli. Hal ini dapat menjimatkan kos pergerakan atau perjalanan mereka ke luar negara. Keempat, pembelian atas talian menarik perhatian pembeli kerana menawarkan khidmat pengantaran terus ke rumah pembeli. Majoriti respons menjawab ya kerana mereka dapat menjimatkan dan tenaga mereka untuk bergerak ke sesuatu tempat untuk membeli barangan yang mereka ingin dibeli. Selain itu, dapat menjimatkan kos perbelanjaan mereka untuk bergerak ke sesuatu tempat. Sekian, terima Contoh kasih. isu semasa yang telah dihadapi oleh pembeli atas talian. Berikut merupakan keratan berita harian online yang bertajuk Celik Hak Pengguna, Waspada Penipuan Pembelian dalam Talian. Ini menunjukkan bahawa penipuan telah berlaku dalam talian sama ada daripada pembeli ataupun penjual. Seterusnya, PKP, Khidmat Penghantaran Barang Terjejas. Artikel ini menunjukkan bahawa khidmat penghantaran yang menghantar barang terjejas kerana PKP yang dilaksanakan. Baik, melihat harga pos barang ke Semenanjung maupun ke Sabah Sarawak, harga pengeposan agak tinggi kerana berlakunya PKP dan COVID-19. Sekian dari kami. Terima kasih.